Bahagian B, soalan 8A. Nyatakan lokus bagi objek yang bergerak. Padankan dengan jawapan yang betul. Yang pertama, hujung jarum minit pada sebuah jam. Okey, kalau kita tengok di sini, nyatakan lokus. Lokus bagi hujung jarum minit pada sebuah jam. Jadi kalau jarum jam minit bergerak, dia akan bentuk satu bulatan. Jadi dalam kes ini, jawapannya adalah bulatan. Yang kedua, pusat tayar bas, pusat tayar di tengah ni, yang sedang bergerak pada permukaan jalan raya. Jalan raya yang lurus. Jadi pusat tayar adalah di tengah-tengah ni. Jadi jawapannya adalah garis selari. Sebab dia mengufuk berdasarkan jalan raya. B. Raja 6 menunjukkan dua buah segi empat sama dengan pusat sepunya O dan masing-masing bersisi 4 cm dan 6 cm. Tandakan right pada titik yang lebih 2 cm dari O tetapi kurang 3 cm dari O. Daripada maklumat yang diberikan kepada kita, kita tandakan ini adalah 6 cm. Dan satu lagi sisi di sini adalah sama dengan 4 cm. Jadi, pelajar-pelajar semua boleh gunakan pembaris untuk memastikan bahawa manakah di antara P, Q, R dan S lebih daripada 2 cm dari O tetapi kurang 3 cm. So, kalau kita menggunakan pembaris dan kita tengok di sini, sudah semestinya jawapannya adalah Q, OQ. Q, jadi Q adalah lebih daripada 2 cm tetapi kurang daripada 3. Begitu juga dengan R, lebih daripada 2 cm kurang daripada 3. Jadi jawapannya adalah Q dan R. Soalan 9A. Padankan situasi berikut dengan lokus yang betul. Bumi beredar mengelilingi matahari. Satu lagi adalah bandul yang berayun. Bumi beredar mengelilingi matahari, kita tahu dia adalah berbentuk elips. Dia tidak berbentuk bulatan tapi dia sedikit moncong di hujungnya dan dikenali sebagai elips. Seterusnya, untuk bandul yang berayun sudah semestinya adalah suatu lengkok. Soalan B. Dalam Raja 7, A, B, C, D ialah sebuah segi empat sama bersisi 8 cm. Perpenjuru AC dan BD bersilang pada J. EFG ialah sebuah bulatan berpusat di J. Kita dikendaki mencari lokus. Yang pertama adalah lokus bagi X, iaitu suatu lokus bagi satu titik yang bergerak dengan keadaan JX sama dengan 4 cm. Sila gariskan JX sama dengan 4 cm. Seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, JX sama dengan 4 cm bermaksud lokus X yang membentuk satu bulatan berpusat daripada J dan jejarinya adalah 4 cm. Jadi sudah semestinya jika kita menggunakan pembaris, kita boleh ukur di sini, ia adalah separuh daripada sisi yang dekat luar ini.
Separuh bermaksud di sini luar ni adalah 8. Separuh bermaksud ini adalah 4. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah locus X adalah suatu bulatan berpusat di J berjejari 4 cm. Seterusnya, locus bagi Y ialah locus bagi suatu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya dari BD adalah tetap. Okey, di sini kita buat pembetulan sedikit. Jaraknya dari B dan D adalah tetap. Jadi B dan D di antara dua titik, jadi locusnya adalah AC. Dan ini adalah locus bagi Y. Seterusnya, kita diminta menyatakan titik persilangan bagi X dan Y. Kita dapati di sini ada dua tempat persilangan di antara X dengan Y, iaitu pada G dan juga pada E. Jadi jawapannya adalah E dan G. 10A. Nyatakan bentuk locus dua dimensi bagi situasi berikut. Yang pertama, seorang kanak perempuan sedang menuruni papan gelongsor. Locus bagi kanak-kanak perempuan yang sedang menuruni papan gelongsor adalah garis lurus yang selari dengan papan gelongsor. Seterusnya yang kedua, seorang budak lelaki sedang bermain buaian. Jadi, locus bagi seorang budak lelaki yang sedang bermain buaian adalah satu lengkok. Soalan B. Padankan locus tiga dimensi yang betul apabila diputarkan 360 darjah mengelilingi MN. Jadi, untuk yang pertama, rajah yang pertama adalah MN di sini. Kita akan dapat bentuk kon. Dan yang kedua, kita akan mendapat bentuk hemisfera. Bahagian C, 11A. Bina locus berikut. Yang pertama, titik X yang sentiasa berjarak sama dari titik P dan titik Q. Kita perhatikan di sini P dan juga di sini Q. Jadi, kita nak satu locus X yang berjarak sama di antara P dan Q. Jadi, kita akan buat pembahagi dua sama di antara P dan Q. Kita akan dapat macam ini, iaitu garis yang memotong di tengah-tengah di antara P dan Q. Inilah locus X. Seterusnya, untuk 11.2, titik Y yang sentiasa berjarak 2.5 dari titik Q. Bermaksud, kita nak membina locus Y yang sentiasa berjarak 2.5 dari titik O, bukan titik Q, titik O. Jadi kita faham bahawa bila disebut titik O, ini bermaksud dari satu titik. Bila dari satu titik bermaksud suatu bulatan, jenis yang pertama, dengan jejarinya adalah 2.5 cm. Jadi kita akan buat suatu bulatan berpusat di O dan kita akan dapat macam ni. Inilah jawapan untuk locus Y bagi soalan 11A2. Soalan B. Rajah 8 menunjukkan sebuah segi empat tepat PQRS yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi satu unit. TU, V dan W masing-masing adalah titik tengah bagi garis PQ, QR, RS dan PS. X, Y dan Z adalah tiga titik yang bergerak dalam rajah itu. Bermaksud ada tiga titik yang bergerak di dalam rajah itu dan kita dikehendaki mencari locus bagi X, Y dan Z. Kita cuba lihat dulu untuk maklumat bagi locus X. Locus X ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya
sentiasa sama dari garis lurus PS dan garis lurus QR. Kita gariskan perkataan maklumat yang diberikan ini, iaitu PS dan juga QR. Ini adalah jenis yang keempat, iaitu kita ada PS di sini dan juga kita ada QR di sini. Jadi dua garis ini tidak bersilang. Jadi kita nak locus X adalah keadaan jaraknya sentiasa sama dari dua garis ini. Sudah semestinya jawapannya adalah berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah garis PS dan QR, iaitu jawapannya adalah TV. Ini adalah locus X. Tapi dalam kes ni, awak cuba perhatikan di sini. Dengan menggunakan huruf dalam rajah 8, nyatakan locus X. Jadi, kalau ikut kehendak soalan ini, kita diminta menyatakan, bukan melukis. Jadi, kita akan nyatakan jawapannya adalah TV. Terusnya, yang kedua barulah kita diminta melukis. Iaitu, pada rajah 8, lukis locus bagi yang pertama, iaitu titik Y. Itu locus Y yang sentiasa berjarak 4 unit dari titik V. Kita gariskan 4 unit dari titik V. Bermaksud, jenis yang pertama, iaitu satu bulatan berpusat dekat V dengan jejarinya adalah 4 unit. Kita perhatikan di manakah titik V di sini dan 4 unit. 4 unit dan kita akan buat satu bulatan di situ. Ini adalah locus bagi Y. Seterusnya, locus bagi Z, yang jaraknya sentiasa sama dari garis lurus PQ dan RS. Gariskan PQ dan juga RS. Kita tengok di sini. PQ di sini dan RS di bawah ini. PQ dan RS bermaksud di antara dua garis. Jenis yang keempat. Jadi di antara dua garis, jadi locusnya adalah WU. Jadi ini adalah locus Z. Seterusnya kita dikehendaki tandakan persilangan di antara locus Y dan Z. Jika kita perhatikan, ada dua persilangan yang terhasil, iaitu yang pertama di sini dan yang satu lagi adalah di sini. Soalan C. Rajah 9 di ruang jawapan menunjukkan garis lurus AB dan AC. Okey, kita ada AB dan juga AC. Pada rajah lukis, kita dikehendaki melukis. Yang pertama, locus Y dengan keadaan AY sama dengan 2 cm. AY sama dengan 2 cm. Apakah maksud locus ini? Locus Y bermaksud locus Y adalah suatu bulatan berpusat di A dengan jejarinya adalah 2 cm. So, kita letakkan jangka lukis kita. Kita cuba buatkan ukur 2 cm dan kita akan dapat bentuknya adalah macam ini. Locus Y dengan keadaan AY sama dengan 2 cm. Bermaksud kita akan buat satu bulatan berpusat di A dengan jejarinya adalah 2 cm. Kita ukurkan 2 cm dan kita bukakan jangka lukis kita, kita akan dapat satu bulatan. Ini adalah locus Y. Yang kedua, locus Z. Locus Z dengan keadaan sudut BAZ sama dengan sudut ZAC. Seperti yang telah kita pelajari sebelum ini, ini adalah jenis yang kelima, iaitu persilangan di antara dua garis. Kita perhatikan B
AZ dan juga ZAC. Jadi, ia sudah semestinya adalah persilangan di antara dua garis ini, iaitu AB dan AC. Okey, kita akan dapat gunakan jangka lukis. Kita akan dapat, kita gariskan, kita dapat jawapan dia adalah locus Z di situ. Seterusnya, kita dikehendaki tandakan persilangan bagi locus Y dan Z. Sudah semestinya kita ada dua, iaitu kita ada satu saja, iaitu di sini ya. Jadi ini tertandakan persilangan di antara locus Y dan locus Z. Seterusnya soalan 12. Huraikan locus berikut. Huraikan maksudnya kita kena nyatakan. Titik K yang jaraknya sentiasa 1 cm dari titik tetap H. Ini adalah jenis yang pertama, iaitu berdasarkan daripada satu titik. Jadi jawapannya adalah sebuah bulatan berpusat H dan berjejari 1 cm. Soalan kedua. Titik A yang sentiasa berjarak tetap dari garis lurus BC. Okey, kita perhatikan garis lurus BC ini adalah jenis yang ketiga, lokus daripada satu garis. Bermaksud bila satu garis akan ada dua garis lari kepada BC, satu pada setiap sisi. Maksud dia di atas atau di bawah ataupun di kiri dan juga di kanan. Dan akhirnya untuk soalan yang ketiga, titik W yang sentiasa jaraknya sama dari dua titik tetap, iaitu X dan Y. Jadi ini adalah lokus yang kedua, iaitu di antara dua titik, iaitu X dan Y. Bila X dan Y bermaksud kita akan dapat lokusnya adalah pembahagi dua sama serenjang bagi X, Y. Seterusnya, 12B. Darjah 10 pada ruang jawapan menunjukkan dua buah segi empat sama yang kongruent. Kongruent bermaksud sama lah. PQTU dan QRST. Okey, dua-dua ni adalah kongruent. Sama orientasi dan juga saiz dan bentuk. X, Y dan Z ialah tiga titik yang sedang bergerak dalam rajah itu. Seperti biasa, kita ada tiga titik yang sedang bergerak dan kita dikehendaki mengenal pasti lokus bagi titik X, Y dan Z. Bagi soalan ini, kita dikehendaki melukis lokus X, Y dan Z. Okey, yang pertama, lokus bagi X iaitu yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 3 cm dari garis lurus QT. Kita gariskan maklumat itu, 3 cm dari garis QT. Okey, bila 3 cm dari garis lurus QT bermaksud satu garis lurus, iaitu dalam kes ini menegak. Jadi kita akan tandakan 3 cm, kita akan gariskan, dan sebelah satu lagi kita akan tandakan ini juga 3 cm dan ini juga adalah lokus X. Seterusnya kita tengok lokus yang kedua, lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis lurus PR dan garis lurus US. Di sini kita ada dua garis, iaitu PR dan US. PR dan US. Ini adalah jenis yang keempat di mana di antara dua garis yang selari. Jadi lokusnya adalah di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Jadi kita boleh gunakan pembaris untuk dapatkan tengah-tengah ataupun gunakan jangka lukis. Kita akan dapat di tengah-tengah macam ni. Ini adalah lokus Y. Seterusnya yang ketiga adalah lokus bagi Z dengan keadaan ZQ sama dengan ZP. Okey, keadaan ini adalah jenis yang ketiga adalah ZQ, ZP. Kita
lihat di situ yang berulang 2 kali adalah Q. Okey. Locus ini adalah locus yang jenis yang pertama, iaitu suatu bulatan berpusat di Q, jarak ataupun jejarinya adalah QP. Kita cuba perhatikan, ini adalah Q. Jadi kita akan cuba ambil jaraknya daripada P, QP. So di sini kita akan gunakan jangka lukis. Kita akan dapat satu bulatan macam ni. Kita labelkan ini adalah locus Z. Seterusnya, soalan yang terakhir adalah tandakan titik persilangan Y dan Z. Jadi kita ada X, Y dan Z. Tetapi soalan yang kedua ini kita dikehendaki tanda persilangan di antara Y dan Z sahaja. Okey. Jadi kita boleh abaikan dulu untuk X. Kita tengok di situ. Jadi persilangannya sudah semestinya lah. Yang pertama adalah di sini. Dan yang satu lagi adalah di sini. Soalan C. Raja 11 pada ruang jawapan menunjukkan garis lurus AB. Pada raja 11 lukiskan. Okey, lukis satu locus Y dengan keadaan AY sama dengan 2 cm. Dan yang kedua, locus Z dengan keadaan BZ sama dengan 2.5 cm. Seterusnya, tandakan dengan simbol bulat dan pangkah titik persilangan di antara locus Y dan Z. Okey, kita nak buat soalan ni, kita cuba gunakan ruangan yang lebih luas. Okey, yang pertama kita nak lukis locus Y dengan keadaan AY sama dengan 2 cm. Kita perhatikan AY sama dengan 2 cm. Locus ini bermaksud locus yang pertama, iaitu locus Y ada satu bulatan berpusat di A dengan jejari adalah 2 cm. Jadi pelajar-pelajar boleh ukur 2 cm. Kemudian letakkan jangka lukis kita besi yang tajam itu dekat A dan bukaan pensel kita di sini, kita dapatkan satu bulatan. Dan ini adalah locus Y. Seterusnya kita tengok locus yang kedua adalah locus Z dengan keadaan BZ sama dengan 2.5 cm. Jadi ini juga adalah merupakan locus jenis yang pertama, iaitu locus Z ialah satu bulatan berpusat di B dan jejarinya adalah 2.5. Jadi kita ukur 2.5 dan kita buat satu bulatan lagi. Seterusnya, kita namakan ini dengan locus Z. Seterusnya kita tengok yang seterusnya adalah kita tandakan dengan simbol ini titik persilangan antara locus Y dan Z. Jadi kita tengok di sini ada dua tempat persilangan di antara Y dengan Z, iaitu di situ dan juga di bawah ni.